Selamat datang. Di sini kita akan sambung soalan yang ke-9. Ini adalah soalan fungsi. Di sebelah kiri adalah domain, di sebelah kanan adalah kodomain. So, sila image bagi negatif 3. So, sila nyatakan image bagi negatif 3. Negatif 3 ialah objek. So, kita tulis 9 ruang jawapan. Okay, sila nyatakan objek bagi 16. So, kita nak objek bagi 16. 16 adalah image. So, kita tulis. Okay, tulis 4 di sini. Okay. Sila nyatakan julat bagi fungsi G. Julat adalah image yang terlibat dengan ada hubungan dengan objek. So, iaitu 9 dengan 16. Tapi sebenarnya fungsi sebab yang ni tak ada hubungan dengan image. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ke-10. Okey, soalan ke-10. Sila nyatakan nilai H dengan keadaan Gx adalah tidak tertaklif. Okey, so tidak tertaklif maksudnya kat bawah ni akan sama dengan kosong. Okey, sebenarnya kat bawah tu tak boleh sama dengan kosong. Kalau, okey, X tolak 3 tak boleh sama dengan kosong. Kalau kosong tu tak ada jawapan tau. Okay, so negatif 3. Cara buat dia macam algebra biasa. Negatif 3 ke sebelah kanan dia akan jadi positif. Okay, so H, X tak boleh sama dengan 3. So, X tak boleh sama dengan H. So, H adalah 3. Okay, so seterusnya. Okay, soalan B. Dia nak songsang G. Okey, soalan B dia nak songsang. Jadi, biar Y sama dengan GX. Lepas tu, kita kena ungkapkan X. Okey, so kita darab dulu. Yang bawah ni, kita jadi darab di sebelah kiri. Okey, so di sebelah X tu, di sebelah kiri. Y tu, semua di sebelah kanan. Sebab kita nak ungkapkan X. So, kita kena faktorkan X. Okey, so kita dapat X lah kan. Okey, so songsang G ni kita dapat 3Y per dengan Y tolak 1. So, bila songsang objek dia X, yang Y tu kita tukar jadi X. Okey? Boleh ya? Okey, seterusnya soalan yang ke-11. Okey, soalan yang ke-11. Okey, sila nyatakan, okey, diberi lengkuk ni adalah 18. Okey, so dia sudut dia bagi dua benda. Okey, dua maklumat. Okey, sila cari panjang OM. Okey, yang ni jejari. Sebab ini sektor kan. So jejari dia panjang dia akan sama. Okey. So kita tengok S. Okey. So kalau nak cari lengkung X sama dengan R theta. Okey. S sama dengan R theta. So, di mana theta tu ialah sudut. Okey, R adalah jejari, S adalah lengkuk. Okey, lengkuk. Okey, so 41 darab dengan pi per 180. Kenapa buat macam ni? Sebab kita nak tukar dalam sudut, dalam tukar darjah ke dalam radian. Okey, sudut tu dari darjah tukar ke radian. So, darab dengan pi. Okey. So, cikgu lupa tulis darjah dekat sini. Okey, 18 per dengan jawapan dekat sini kita dapat 15.515. Okey, 15.15. Boleh? cm lah. Okey. So, seterusnya. Okey, soalan B dia nak apa? Soalan B. Okey, soalan B dia nak area, dia nak luas. Yang kawasan berorek ni. Yang kawasan warna hitam ini ni. Kelabu ni. Okay, so kita 1/2. Okay, 1/2 R kuasa 2 theta. Di mana theta ni kita isi sudut dalam radian. Okay, so tolak dengan 1/2 R kuasa 2 sin theta. Ini segitiga. Ini sektor. Okay, segitiga. So dia sebenarnya sama dengan 1/2 darab A darab B darab dengan sin theta. Okay, theta ni dia sudut tu dia dalam darjah. Okey, ini dalam radian. Okey, radian tu dari tadi ni. Okey, dari tadi yang kat sini. Okey,
So kita dapat tolak, kita isilah R tu. Cikgu silap isi R tu 15 kan. Saya silap isi ni. Okey, 15 25. Okey, silap okey, 25. Sorry ya. 25.15. Ini baru betul. Okey? Boleh? Okey. Okey. Seterusnya kita tengok soalan yang okey. Berikut. Okey. Ini kita kena buat dy dx pembezaan. Okey. So kita kena buat dy dx, kita kena buat pembezaan. So seterusnya kita kembang dulu. Sorry. Yang ini kita kembang dulu. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 2. Ni. Okey? Boleh? Tolak 3X kuasa 2. Lalu lepas tu kita kena buat pembezaan lah. Kita kena buat pembezaan, lepas tu kita ganti 3. Kenapa kita ganti 3? Sebab asas tu 3 lah. Okey? Boleh? Asas tu 3, jadi kita ganti 3. Okey? Boleh? 3 ni turun ke depan jadi darab. Okey? 3 ni turun ke depan. 3 ni turun ke depan jadi darab lah. Okey, 3 tolak 1 dapat 2. So 2 indeks ni ke depan, 3 darab 2 dapat 6. Jadi X kuasa 2 tolak 1 dapat 1. So kita ganti 3 dekat sini. Okey? Seterusnya dia nak apa dia? Sebenarnya dia nak cari angkaran tongkokkan Y. So dia Y. So okay, so kita kena cari dy dx dulu. 2.99 tolak 3 iaitu pembezaan yang perubahan yang kecil tu adalah negatif 0.01. Okay, so untuk dapatkan dy kita darab je, kita ganti 9 ke sini, dy dx di sebelah sini. Okay, silap ni, bukan dy dx lah. Ni del x sahaja. Okey. Del x sahaja. Silap. Sorry. Okey. Sebab kenapa del x? Kita tengok soalan sekali lagi. Okey. Soalan apabila x ni 3 kepada 2.99. Jadi maksudnya 2.99 ni tolak dengan yang asas 3. So perubahan bagi x. Okey, del y del x. Del x bukan del y. Del x. Dia nak cari del y. Okey, perubahan kecil ni. Okey. Boleh sila ping. Okey, so seterusnya. Boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-13. Okey, soalan 13. Okey, ini pembezaan bagi F. Boleh nampak? Pembezaan bagi F adalah 3hx. Okey, sila kamikan h dx. Kamikan ni. So, kalau bila nak kamir, maksudnya kita kamir dua-dua lah. Sebelah kanan kamir, sebelah kiri pun kita kamir, integrate lah. Okey. Boleh ya? Okey. So kita tengok cara penyelesaian. Boleh ya? Okey. So pengamiran, sebelah kiri kamir, sebelah kanan kita pun kamir lah. Nombor tu kita keluarkan di sebelah depan. Okey. So okey, kamir dengan pembezaan, bila mereka jumpa kamir dengan pembezaan, dia akan neutral. Okey, dapat F. Okey, dapat Y balik lah. Kamir dengan pembezaan dapat F balik.
Okey, ni kekal. So soalan dia nak kamil kan? Kamil HX kan? So 3 ni ke sini jadi per 3. So kita dapat jawapan. Okey ke? Okey kan? Okey. Soalan yang ke B ya. Soalan yang ke B. Okey, soalan ke B dia nak apa? Okey, pengambilan HX per 3 dari negatif 1 hingga ke 2. Tapi diberi apa? Diberi ni dari negatif 1 hingga ke 2 adalah 21. Perbezaan dia hanya lebih ada 3/3 ni. Okey? Jadi apa yang kita kena buat, nanti kita kena ganti nilai ke dalam sini lah. Okey? So ini adalah soalan dia. Okey? Boleh? Ini adalah soalan dia. Okey. Maklumat soalan dia. So perbezaan dia ada per 3. Maksudnya ini kita boleh 1/3 tu dia akan jadi 1/3. Okey, per 3 tu akan jadi 1/3. Boleh? Okey. So dekat sini yang ini kami dari negatif 1 hingga ke 2 bagi HX ni dia akan ganti jadi 21. 21 darab dengan 1/2 kita dapat 21/3. Lepas tu sama dengan 7. Okey? Okey ya. Okey, seterusnya soalan yang ke-14 Soalan yang ke-14. Okey, soalan 14. So OA. So dari sini Okey, so ini jawapan tadi ya. Ini jadi 1/3, 21/3. Okey ya. So kita tengok OA. So OA O sampai ke A lah. So nak dalam bentuk macam ni, bentuk lajur. Okey. So negatif 2 jawapan dia adalah negatif 2 X Y. Dia macam metrik. Okey, dia macam metrik. Okey. So soalan AB ya. Dia nak AB. So dari sini kita tahu AB sama dengan apa dia? OA, sebab kita ada OA dengan OB kan. So AB adalah AO tambah OB. Okey. So di mana ini okey, OA kan? OA adalah negatif 2 dengan 2. So kalau terbalik AO adalah apa? Kita tukarkan negatif akan jadi positif, positif akan jadi negatif. Bila bertentang arah dia negatif. Okey, OB apa dia? OB. Okey, OB apa dia? Okey, OB kita tengok dari sini 63. 63. Lepas tu kita kira atas dengan atas kita dapat 8, bawah tolak tambah dengan bawah dapat 1. Jadi 81 lah AB. Okey, soalan B. Oh, sorry ya. Soalan B. Jadi kamu tak boleh tulis di sini ya. Okey, soalan B. Okey, tulis di sini. Okey, soalan B. Okey. So nanti jawapan ni saya cikgu tulis kat sini, sebenarnya kamu tak tulis kat sini kan. Jadi OB ada dalam bentuk macam ni, 6I okey tambah 3J ya. Okey, boleh. 6I tambah 3J. Okey ya. Boleh ya. Okey, seterusnya kita tengok soalan ke-15. Okey, soalan yang ke-15 cikgu padam Soalan yang ke-15, sin X sama dengan B. Okey, di mana B adalah constant, di mana B adalah pemalar. Okey, dan sudut antara dia adalah 0 hingga ke 9. Sila cari cos sila cari cos 180 tolak dengan X. So, soalan yang 15, ingat sin X sama dengan B. Okey, sin X sama dengan B. So, kita teruskan. Okey. Okey, soalan ni.
Okey, soalan. Okey, kenapa saya boleh dapat ni ya? Ini adalah maklumat kan? Okey, so B adalah B per 1. B per 1 sama dengan B kan? Okey, kenapa saya dapat ni ya? Okey, so kita tengok yang ini. Okey, kita tambah. Okey. Yang pertama kita lukis yang ni dulu. Okey. So Cartesian plan X, Y lah. Okay. So sudut antara 0 hingga ke 90. Boleh? Okay. So yang kedua kita buat segitiga bagi dia. Okay. Boleh? X and Y, right? So after that sin X sama dengan B kan? Sin X sama dengan B kan? B per 1. So B sin adalah bertentangan bahagi dengan bertentangan bahagi dengan hypotenuse. Okay. So bagi hypotenuse boleh. Okay. Terusnya kita nak cari yang bawah ni. Yang bawah ni. Okay. Jadi saya pendapat lah. Okay. Hypotenuse. Ingat lagi. 1 kuasa 2 tolak B kuasa 2. Lepas tu kita puncahkan, kita dapat panjang bawah ni. Okay. Ni XY lah. Okay. Okay ya. Okay. Seterusnya dari formula. Okay. Kita kena guna dari formula kita dapat ni. Okay. Formula kita dapat ni. Okay. Lepas tu kita dapat ni. Okay. Ini adalah maklumat lah. So, kalau tolak. Okay. Kalau tolak kita ikut bawah lah. Bawah. Okay. Bawah sini tolak kan. Jadi nanti akan jadi tambah. Kalau yang kat sini tambah, nanti akan jadi tolak lah bagi cos. Akan terbalik. Okay. So dan kita kembang lah, ikut tu. Kita kembang. Kita ikut. Boleh. A tu jadi 180, B tu jadi X. Okay. Okay. So after that, what we have to do? Ganti. Okey, kenapa saya boleh ganti? Okey, cos 180 dapat negatif 1. Okey, sin 180 kita dapat kosong, kita isilah. Okey, so cos X kekal, sin X tu hilanglah kan? Okey, cos X macam mana? Cos tu macam mana? Okey, cos tu adalah adjacent bahagi dengan hypotenuse. Yang sebelahan bahagi dengan hypotenuse. Okay, so negatif cos tu ini jadi kosong dah kan. So ni 1 tolak B kuasa 2 puncahkan bahagi dengan 1. Okay, so kita dapat jawapan. Di mana jawapan dia ada negatif di luar punca. Okay. Okay ya. So kita tengok soalan B ya. Cikgu pun sudah lupa. Okay, B. Cotangent 2x. Cotangent 2x. Cotangent tu macam mana ya? Satu per tangent kan? Satu per tangent 2x. So, how we gonna to do? Okay. So, dekat sini kita ada banyak pilihan cotangent. Okay, cotangent adalah okay. Boleh ya? Cotangent cos per sin. Bukan sin per cos sebab satu per tangent kan? So, dari sini kita macam mana nak kembang? So, kita banyak pilihan guna ni. Okay, kita ada banyak pilihan. Okay, yang ini kan. So kita cari satu untuk isi kat dalam lah. So kamu kena cari, pandai cari. Boleh? Tahu pilih macam mana? Okay, so seterusnya pilih satu yang sesuai. Okay, dapat. Okay, so isilah, isi dengan ni. Cos 2x 2a kan. Cos 2x saya pilih yang pertama. Okay, pilih yang pertama supaya nanti boleh potong. Okay, penyebut adalah 2 sin a cos a. Okay, so yang ni x tau, yang ni bukan a. So
Ini semuanya kena tukar jadi X. Yang A tu akan jadi X, not A ya, bukan A. Okay. Okay. Boleh. Okay, so boleh potong dah kan? Cos kuasa 2 bahagi dengan cos, kita dapat macam mana? Kita dapat ni lah, cos. Okay, silap, bukan silap lah, tertukar ni cos. Okay, bahagi dengan sin. So dekat sini dapat dah kan? Kembang lagi. Okay, sin per cos adalah tangent kan? Sin per cos adalah tangent. Okay. Cikgu silap tulis A lagi ya. Jadi berhati-hati kalau dia bagi X, kita guna X lah. Okay. Okay, boleh. Cos per sin adalah cotangent atau 1 per tangent lah. Okay. Sin per cos adalah tangent. 2 tu kekal di bawah ni. Okay. Boleh. Dan kembang lah ni kena gantilah. Tapi dalam situ, dalam gambar ni ada sin cos tangent kan, tak ada cotangent. Jadi cotangent tu kamu kena tukar juga jadi tangent lah. Okay, boleh. Okay ya. So kemudian okay, so tangent dulu. Tangent macam mana? Tangent adalah B per dengan bawah ni. Okay. So kita isilah B per bawah ni. Tangent adalah B per dengan punca kuasa 2 1 tolak B kuasa 2. So yang ni terbalik lah kan. Yang ni kat atas, yang ni kat bawah. Okay. So B per dengan punca kuasa 2 1 tolak B kuasa 2, dia jadi bahagi darab dia akan dapat ni lah. Okay. Okay, yang ni susah sikit lah. Susah dekat algebra je, bukan susah dekat kira tu. Okay, tangent adalah B per ni. Kalau okay, 2 sebab ni ada 2, jadi kita kekal 2 di sini lah. Okay. So sebab tu dia tak sama penyebut kan. Jadi cikgu nak bagi dia sama penyebut. Jadi saya darab dengan punca ni. Okay, saya darab dengan ni. Boleh? Ni sama kan? Kalau bahagi kita dapat 1 juga. Okay, saya darab. Yang kat sini dia tak ada, ni 2B kan? Jadi ini darab B, atas pun darab B. Okay, yang kat bawah darab B, atas pun darab B lah. Okay, boleh. Okay, yang ni cikgu tak buat, cikgu buat kat sini lah. Okay, so dapatlah kan? Punca darab dengan punca, kita dapat yang kat dalam ni. Okay, boleh. Okay, tak sama lagi kan? So ini tak sama, jadi dia darab B, atas darab B, bawah pun darab B. Boleh. Okay. Bila penyebut sama tu, kita boleh atas tu boleh tolak lah. 1 tolak B kuasa 2 tolak B kuasa 2. So kita dapat 1 tolak 2B kuasa 2 per 2B punca kuasa 2 1 tolak B kuasa 2. Okay or not? Okay. Ni soalan 15 ya. Okay. Mana yang ni dia bagi apa, kita tulis dulu ikut ni, B per 1 kan, B per 1 baru kita cari ni. Okay, kalau bagi cos B di sini, 1 di sini lah, ikut soalan. Seterusnya kita tengok soalan 16. Okay.
Boleh ya? Soalan 16. Okey, sila selesaikan trigonometri juga. Sila selesaikan. Okey. So, kita kena tulis dia dalam bentuk am dulu. Okey. Boleh ya? Selesaikan ni ya. Okey. So, tulis dalam bentuk am dahulu Lepas tu, bila kita tulis bentuk am, kita semua tu kena tukar sama. Cotangent, kalau sebab ni cosecant kan dengan cotangent tak sama kan. Okey, jadi kena tu. Yang ni bukan cikgu cerita sendiri kan, dari formula. Okey, dari formula, pilih dari formula. So, dua ni dikeluarkan. Bolehkah? Dua ni dikeluarkan. Bukan dikeluarkan lah. Dua ni kekal di depan juga. Yang tukar ni kat dalam ni saja. Okey, 1 tambah cotangent kuasa 2. Cosecant kuasa 2x adalah 1 tambah cotangent kuasa 2x. Okey, ni sama dah kan? Sama dah kan? Dan kita selesaikan lah. Okey, kita selesaikan. Okey, kembang masalah kot. Okey, kembang tak ada masalah. 2 darab dengan 1, 2 darab dengan cotangent kuasa 2. So, nombor tambah dengan nombor dapat 6. Yang lain kekal. Sama dengan kosong, jangan lupa lah. Okey, so lepas tu kalau siapa yang susah nak nampak kan, cotangent tu boleh tukar jadi y. U ke x, U ke y ke k ke, terpulang lah. Okey, so 2u kuasa 2, 7u 6. Okey, nampak? Tambah tu ikut Okey, boleh? Kemudian fakturkan. Boleh 2 darab 3 dapat 6. 2 darab 2 dapat 4. 3 darab 2, 3 darab u dapat 7 lah. Hasil tambah tu dapat 7. And then kita dapat 2. Okey, dah habis lagi di mana cotangent adalah u adalah cotangent. Okey, u adalah cotangent. Jadi tukar. Okey, tukar. Tukar balik. U tadi untuk senang kita buat lah. Okey, boleh? Okey, kemudian kita dapat cotangent iaitu 1 per tangent. Okey? So, kita dapat ni. Okey, kat sini 2 per 3, negatif 2 per 3, yang ni dapat 1 per 2. Okey, dah habis lagi. Kita lukis lagi. Kita nak cari best angle. Boleh kan? Best angle dulu. Okey? Boleh? Kita nak ni ya. Kenapa saya dapat ni? Sebab asas dia apa dia? Negatif. Asas dia negatif oh. Negatif di mana? Saya suka tendang kucing. So negatif kat sini. Tangent positif di sini. Okey. So kita kena dapatkan nilai asas dulu. Okey. Boleh ya? Negatif positif tu untuk kita tentukan kedudukan dia lah. Okey. Boleh? 2 per 3. Kenapa buat tangent 2 per 3? 2 per 3. 3. Okey. Yang ni pula 1 per 2 kali 1 per 2. Nampak Okey. Dan kita teruskan. Kita akan dapat teruskan Okey. Kan dapatkan asas dulu. Okey, dapat yang asas dahulu lah. Boleh Okey, saya kecilkan lagi. Okey, boleh? Asas ni untuk dapatkan x saja, tapi kita nak yang left ni. Okey, yang tempat ni. Okey, so kemudian kita dapat asas dulu. Dapat dah kan? Okey, so 180 tolak dengan x. Okey, boleh. Dengan 360 tolak dengan x. So kita dapat 2. Sebab ni
ada 2 kan? Ada 2. 180 tolak dengan X, 360 tolak dengan X. Ini pun sama. Okey. Lepas tu kita dapat jawapan lah. Sama ada dalam ni ataupun saya suka susun dari kecil sampai besar. Okey. Okey, seterusnya soalan yang ke-7 ya. Soalan yang ke-17. Okey, hukum linear. So kita ada 2 ni variable X and Y lah. Okey, Y per X dengan X kuasa 2, dia nak U dengan V. So dia bagi ni, bagus, dia ada bagi persamaan lah. Okey, so kita kena kembang persamaan ni dulu. Kembang dahulu. Bolehkah? Kembang dahulu. Okey. Okey, so boleh. Okey, soalan. Okey, kembang dahulu. Dan bila kita kembang, kita dapat Y kan? Okey, dekat sini. Boleh? Y sama dengan 3X. Darab lah kan? Dan kembang lah kan? Okey. Boleh? Ini soalan. Okey, ini soalan. Ini maklumat lah. Okey, dan kita kembang. Okey, sebab kita tengok Y per X kan, dia nak Y per X, jadi semuanya bahagi dengan X, sebelah kiri bahagi dengan X, sebelah kanan nak bahagi dengan X. So kita dapat kita ringkaskan. Okey, kita ringkaskan, kita dapat ni. Dan kita ada Y sama dengan MX sama C. Ya, sebab ni X kuasa 2, nampak tak? Dua-dua ni. Okey. Boleh? So kita ada 4 benda, iaitu Y, M, X, C. Boleh? X tu X kuasa 2. Dan kemudian dia nak U dengan V kan? So U dengan V. Apa dia U dengan V? So kita tengok soalan dia. U dengan V. Okay, so di mana ni pintasan Y 18 adalah U. Right? So U adalah 18. Senang je U. V je masalah kan? Pintasan Y. Okay, V je masalah. Okay, saya guna cara kecurunan. Okay, cara kecurunan. Okay, kalau kamu tak suka formula ni, kamu boleh guna Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Tu pun tak ada. Yang ni maklumat lah yang kita dapat. Pintasan kan 18. So kemudian kita ganti ke dalam untuk dapat pintasan X. Dapat dari sini negatif 6. Okay. Okay. So boleh. Dan kita dapat U per V, di mana U adalah 18. Okay, V kita tak ada. Okay, so kita buat negatif. Ke sini kekal masih negatif lagi. Negatif 18 per dengan negatif 6 dapat 3. Okay. Okay, seterusnya soalan 18. Okay, soalan 18. Okay, ini adalah soalan dia. Okay, so dia nak luas bagi rantau berlorek. Okay, luas dari sini ke sini kan? Sini ke sini. Jadi sini saya tahu 5. Kita tahu 5. Kita nak cari ni je. Ni tak tahu. Kan? Tak tahu lagi kan? So, tapi ini silang dengan paksi X kan? Nampak tak? Silang dengan paksi X. Jadi, ini kita boleh cari punca dari sini. Okay? Boleh ya? Okay. Soalan seterusnya. Okay. So, kita dapat soalan 18. Okay. Yang ni saya nak dapat punca dia kan? So, ni Y sama dengan 0. Kita dapat punca. Boleh? So, kemudian untuk dapatkan punca, kita dapat X sama dengan 3 dengan X sama dengan 8. Yang ni tadi 5 kan?
Tadi tu 5 kan? So kurang daripada 5 tu apa dia? Okey, bila kurang daripada 5 tu ini adalah 3 lah. Okey, 8 di sinilah, 8 lah. Mungkin dia ulat lagi. Mungkin 8 di sinilah. Okey, boleh. So kita nak dari 3 sehingga ke 5 sahajalah. Okey. Okay. So saya kembang dulu supaya saya dapat persamaan lah. Saya kembang dahulu, saya dapat persamaan. Okey. So kita dapat ni. Okey, kembang X darab 8, X darab dengan negatif X. Negatif 3 dengan 8 dapat negatif 24. Negatif 3 darab dengan negatif 3 dapat 3X. So kita dapat ni. And then kalau nak cari luas, kita kena buat apa? Pengamiran. Okey, kalau nak cari X, kita kena cari pengamiran. Okey. Ya. Pengamiran dari 3 hingga ke 5. Okey, dari 3 hingga ke 5. Jadi 11X kuasa 2 per 2. Okey, indeks tu cikgu dah ada kan? Tentu yang video cikgu buat tu. Okey. So ataupun tengok dari buku teks lah. So ini 2. Macam mana dapat 2? Sebab indeks kuasa dengan 1 kan, 1 tambah 1 dapat 2, 2 per dengan 2. So ini X kuasa 2, 2 tambah 1 dapat 3 per dengan 3. Okey. So ini cikgu tak tulis ya, per dengan 3. Okey. So dari 3 hingga ke 5 lah. Kan so lepas tu ganti ni semua ni, ganti 5 tolak dengan gantian 3. Okey tak? Tak payah tengok pun boleh lah kan? Tak payah tengok video yang sebelum tu ataupun tengok buku pun boleh lah kan? Sebab so kuasa. Okey. Per dengan 3 lah. Okey. Gantian semua ganti 5 dengan semua ganti dengan 3. Tolak dengan gantian 3. Dan kita akan dapat jawapan. Okay, nak? Boleh ya? Okay, unit kuasa 2 lah.